Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan di bawah rahmat Allah selalu ya. Baiklah, hari ini Ustazah akan mengajar satu tajuk baru iaitu puasa benteng diri daripada bidang fiqh. Boleh rujuk buku teks muka surat 129 hingga 140. Seperti biasa, sebelum kita teruskan kepada pengajaran dan pembelajaran, kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Di dalam tajuk puasa, kita ada lebih kurang 9 objektif. Yang pertama ialah diharapkan pelajar di akhir pembelajaran dapat menyatakan keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil puasa, menyenaraikan syarat wajib dan syarat sah, serta menyatakan rukun puasa, menyenaraikan perkara makruh dan sunat puasa, menyatakan jenis puasa, menyatakan golongan yang diharuskan berbuka puasa, apa erti qada, fidyah dan kafarah, dan menyatakan hikmah puasa. Namun untuk hari ini kita hanya belajar 4 objektif sahaja. Apa objektif tu? Okey, iaitu kita nak belajar yang pertamanya keistimewaan bulan Ramadan. Yang kedua ialah apa maksud puasa, hukum dan juga dalil puasa. Dan yang ketiga ialah syarat wajib dan syarat sah puasa, serta yang keempat ialah rukun puasa. Baik, mari kita belajar. Yang pertama kita nak belajar ialah apa maksud puasa. Anak-anak dah biasa kan? Dari kecil lagi kita dah belajar tentang puasa. Tapi apa sebenarnya puasa tu pada bahasa dan istilah Islam? Okey. Puasa kalau zaman kita kecil-kecil dulu ialah kita tahu kita ni tak boleh makan, tak boleh minum, kena ada sahur, ada waktu berbuka dan sebagainya. Okay, so hari ini kita belajar dengan lebih detail lagi apa sebenarnya maksud puasa. Okey, maksud puasa pada bahasa ialah menahan diri. Manakala pada istilahnya ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari mengikut syarat tertentu disertai dengan niat puasa. Okey, jadi puasa sebenarnya ialah kita bukan hanya sekadar tak makan, tak minum, tapi kita juga hendaklah menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan batal puasa. Bermula daripada selepas kita bersahur, daripada terbitnya fajar hinggalah kita waktu berbuka. Dan yang paling utama mestilah ada niat puasa. Baik. Hukum puasa. Apa hukum puasa ni? Pada bulan Ramadan adalah wajib bagi setiap individu Muslim. Wajib tu kat atas siapa? Nanti kita akan belajar. Kemudian ada hukum lain. Sunat. Sunat bila? Sunat ialah apabila pada hari-hari tertentulah. Contohnya pada bulan Syawal, Syakban, Rejab dan sebagainya. Okey. Yang itu kita akan belajar lagi nanti. Okey, dalil nakli. Apa dalil yang menunjukkan wajibnya kita puasa ni? Daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Boleh rujuk baliklah kepada ayat Al-Quran. Okey, kalau tadi kita dah belajar tentang hukum puasa itu adalah wajib pada bulan Ramadan. Wajib tu kat atas siapa? Jadi kita nak cerita ni ialah tentang syarat wajib puasa tu. Wajib puasa ke atas individu. Kalau syarat wajib ni memang kita fokus kepada orang. Kepada orang. Kalau syarat sah, barulah kita bercerita tentang perkara tersebut, tentang puasa tersebut. Nak menyebabkan sah tak sah. Baik. So untuk syarat wajib.
wajib kat atas siapa? Yang pertama ialah orang Islam. Tak wajib kat orang kafir lah. Kalau orang kafir nak puasa boleh tak Ustazah? Boleh, tetapi tidak. Yalah, orang kafir tak dapat pahala lah. Mereka pun ada kat puasa. Tapi mereka tak dapat pahala. Dan mereka juga adalah tak wajib pun. Tapi kita ni orang Islam wajib. Okay. Yang kedua, balik. Balik ni ialah ke atas orang yang telah pun cukup umur. Kalau contohnya orang perempuan telah pun datang haid. Okay. Bagi orang lelaki telah pun keluar air mani. Jadi itu maksudnya balik. Dan kalau kanak-kanak boleh tak Ustazah? Boleh. Bukan tak boleh, cuma tak wajib. Jadi awak janganlah dengki. Tengok adik-adik tengah duk makan. Kok ni tak puasa? Kena puasa. Tak boleh ni, masuk neraka. Tak boleh. Sebab ianya bukannya hukum wajib ke atas mereka. Yang wajib itu ke atas orang yang dah balik. Baik. Yang ketiga ialah berakal. Wajib ke atas orang yang boleh membezakan antara yang baik dan buruk. Jadi untuk orang gila tak payah. Tak perlu. Sebab mereka tak tahu pun apa-apa. Jadi wajib ke atas orang yang ada akal. Seterusnya yang keempat, tidak uzur syar'i yang menghalangkan puasa. Tak uzur syar'i. Maknanya ialah benda tu dia terjadi dengan sendirinya. Contoh haid atau nifas, wiladah. Benda tu tak boleh ditahan. Uzur syar'i yang memang keluar sendiri. Gila walaupun seketika. Bukan kita boleh buat-buat nak jadi gila dan sebagainya kan. Ada pitam sepanjang hari. Ini ialah perkara-perkara yang menghalangkan kita daripada puasa. Okay. Dan seterusnya ialah tidak uzur syar'i yang mengharuskan berbuka puasa. Dia bukan dalam keadaan kita ni uzur sebabkan apa? Sebab kita bermusafir, sakit memudaratkan, orang tua tanpa sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Apa beza sebenarnya antara uzur syar'i yang menghalang puasa dengan yang mengharuskan berbuka puasa? Okay, beza dia ialah yang menghalangkan puasa tu ialah benda yang kita tak boleh nak halang dia. Benda tu memang berlaku dengan natural, semula jadi. Okay. Manakala yang uzur syar'i yang mengharuskan berbuka ni ialah kita ada pilihan. Contohnya kalau kita balik kampung musafir, kalau kita gagah, kita mampu, kita puasalah. Tapi kalau kita tak mampu, maka tak wajib lah ke atas kita. Kita nak bergerak jauh, menyebabkan kita mengantuk dan sebagainya, maka diharuskan dia berbuka puasa. Itu maksud dia. Sakit yang memudaratkan. Kalau kita puasa menyebabkan kita jadi sakit, menyebabkan kita boleh menjadi nazak dan sebagainya, maka diharuskan berbuka puasa. Dan orang tua lah yang tiada harapan sembuh lagi dah. Orang tua mana mungkin dia jadi muda tak? Maka dia tidak wajib lah ke atas mereka-mereka ini untuk berpuasa. Kalau tadi saya dah cerita tentang syarat wajib, kali ini saya nak cerita tentang syarat sah puasa. Okey. So kita nak cerita tentang macam mana puasa tu boleh menjadi sah. Sah puasa ni ialah orang tu ialah orang Islam. Kalau orang tu orang kafir tak sah lah. So selagi dia Islam, dia tak murtad dan dia memang beragama Islam, sah puasa dia. Okey. Yang kedua ialah mumayyiz. Ni beza dia tadi. Kalau tadi saya cerita syarat wajib ialah orang balik. Yang ini mumayyiz. Sah puasa kanak-kanak yang telah pun mumayyiz, yang boleh berfikir dengan baik. Okey. Kalau baby tak mungkin kan. Kalau adik kita umur 6 tahun, 7 tahun, sah puasanya. Cuma dia tak wajib. Okay. Seterusnya ialah yang ketiga, tidak uzur syar'i yang menghalang puasa. Sah puasa kalau sekiranya mereka ni bukannya golongan yang uzur syar'i lah. Maksudnya ialah mereka ni tak ada haid, bukan dalam keadaan nifas, bukan dalam keadaan wiladah, maka sahlah puasa mereka. Balik semula pada tadi.
rukun puasa. Rukun puasa ada 2 sahaja, iaitu yang pertama mestilah berniat puasa, dan yang kedua ialah tidak melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Niat puasa terbahagi pada 2, iaitu niat untuk sebulan dan juga niat untuk keesokan hari. Yang pertama saya bacakan niat puasa untuk keesokan hari. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada keesokan hari yang wajib ke atasku pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan yang niat puasa sebulan pula, nawaitu sauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan bulan Ramadan keseluruhannya kerana Allah Ta'ala. Rukun yang kedua ialah perkara membatalkan puasa. Siapa tahu apa perkara yang membatalkan puasa? Mesti semua tahu kan? Yang pertama ialah tak boleh makan dan minum di siang hari. Betul? Saya tak payah jelaskan lah. Maksudnya walaupun gula-gula sebiji pun tetap batal. Yang kedua ialah muntah dengan sengaja. Macam mana muntah dengan sengaja ni saja? Inilah. Kita dah tahu dah kalau kita gosok gigi, kita jolok-jolok, maka akan menyebabkan muntah. Maka itu maknanya ialah muntah dengan sengaja. Tapi saya Ustazah tak sengaja. Tak sengaja tak ada masalah. Tapi kita dah tahu apa yang boleh menyebabkan muntah tu, maka kita jangan buat lah. Yang ketiga ialah haid atau nifas. Kalau orang perempuan dia tahulah benda ni dia datang bukan dengan kehendak kita, benda natural kan. Tengah-tengah puasa tinggal lagi 10 minit nak berbuka, tiba-tiba alamak dah pun haid, period lah, senang period, orang Melayu sebut period. Alamak dah period, maka secara automatik puasa pada hari tersebut batal. Maka kena kira lah untuk hari diganti tersebut. Walaupun hanya tinggal lagi 10 minit sahaja. Yang keempat ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini untuk orang lelaki pula. Kalau tak ada orang perempuan. Mengeluarkan air mani dengan sengaja ni maksudnya ialah kita sengaja keluarkan. Maksudnya kita, yalah, tak tahulah saya macam mana kan. Boleh keluar dengan sengaja bila dia tengok ke, cerita lucah ke dan sebagainya lah. Walauzubillah. Kemudian pitam sepanjang hari. Pitam sepanjang hari ni maksudnya ialah contohnya dia pengsan ke apa. Kenapa perkara ni batalkan puasa? Kerana dalam keadaan dia tidak sedar. Dia tak tahu apa yang berlaku pada keadaan dirinya pada hari tersebut. Maka batal puasanya. Yang keenam ialah hilang akal. Sama jugalah macam pitam sepanjang hari tadi. Hilang akal ni maksudnya dia gila. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan melalui anggota terbuka. Kita makan ubat, maka itu batal lah. Tapi kalau kita injection macam mana? Injection dia tak batal. Seterusnya ialah bersetubuh antara suami dan isteri, tak boleh di siang hari. Kemudian yang seterusnya, the last one is murtad. Murtad ni apa dia? Maksudnya dia keluar daripada Islam. Macam saya kata tadi, syarat sahnya mestilah orang tu orang Islam. Syarat wajib juga ialah mestilah orang Islam. So apabila dia telah pun keluar daripada Islam, maka secara automatik dia membatalkan puasa. Ustazah ada sediakan sedikit latihan pengukuhan. Jom sama-sama menjawabnya. Alhamdulillah, itu saja daripada Ustazah untuk hari ini. Sampai bertemu lagi untuk sambungan kita nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.